Okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya Badrul. Saya nak bertanya berkenaan manifesto pakatan berkenaan penghapusan PTPTN. Terdapat setengah kes daripada kalangan kami lah yang telah membayar PTPTN melalui pinjaman bank kerana nak mengelakkan kadar caj yang tinggi yang dikenakan oleh pihak PTPTN. So setelah mendengar manifesto pakatan ni, ada tak apa-apa faedah pada kami yang telah membayar PTPTN ni? Sebab sekarang ni kami dah tak berhutang dengan PTPTN, tapi kami berhutang pula dengan bank. So nak dengar dari pihak pakatan lah atas kes-kes yang macam ni. Kita ada bincang in principles. You see, you have to appreciate the difficulty being an opposition in Malaysia, and that's why you also have to be fair to us. I need to explain to you how things work bila kita nak tentukan dasar ataupun kita nak buat keputusan. Masalah kita yang nombor satu ialah kita tidak mempunyai maklumat. Jadi semua keputusan kita hanya boleh dibuat kalau maklumat itu tepat. Then we can calculate, we can simulate and so on. Many instances we don't have access to that information. Jadi kita tidak boleh mengira dan kaji dengan tepat. Sebab itu ada perkara yang kita umum secara detail, ada perkara yang kita bagi prinsipnya sahaja secara umum. Ini disebabkan ada perkara yang maklumat itu kita boleh perolehi secara umum daripada from the publicly available information. Contohnya ambil alih tol. Itu kita boleh kira terus dan kita boleh bandingkan valuation kerana Plus is a public listed company. Ini masalah kita yang berkaitan dengan PTPTN. Ada maklumat yang kami dapat daripada PTN adalah dari segi maklumat peminjam dan juga berapa banyak yang telah disburse dan sebagainya. Maklumat tentang secara terperinci tentang orang yang dah bayar, berapa orang dan sebagainya itu masih lagi kabur. Sebab itu kita tidak umumkan secara terperinci apa yang kita boleh tawarkan kepada mereka yang telah bayar, because that's putting the cart before the horse. I can't. Kalau saya mau ke depan dan menerangkan sesuatu, saya mesti yakin dengan faktanya itu, dan saya tak bolehlah tipu. Because of that, perbincangan kita tentang mereka yang dah bayar PTPTN ini adalah secara prinsip. Prinsipnya apa? We must somehow ada mekanisme untuk memberi penghargaan, token appreciation, the fact that they have paid. Okay. Ada banyak idea tentang token appreciation. Ada yang bercakap tentang rebate. You calculate, ada very complex formula which have to be decided by an independent body. Once we have full access to the detail, then you can work out a standard formula and then you may calculate the rebate. Ada pandangan yang kurang bersetuju dengan rebate kerana then it's, the job of governing is going to be very difficult, because every time you change a rule or every time kita memperkenalkan dasar yang baru, dia sudah tentu akan ada kesan kepada mereka yang sebelum itu. Otherwise we have to end up compensating for everyone. Ada juga yang berpandangan begitu. Maka satu lagi cadangan yang dikemukakan ialah bagi mereka yang telah membayar dan melangsaikan PTPTN ini, mereka diberikan insentif dalam bentuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dengan insentif dan subsidi dan mungkin juga tajaan daripada kerajaan bergantung kepada keadaan-keadaan tertentu. These are two most prevailing discussions that we have. It's very difficult for me to say which is which, because kalau saya sebut rebate, I don't know how much it will involve. Saya tak tahu contohnya orang yang ambil pinjaman daripada commercial bank, what exactly. But that's quite telling, The very reason kita memperkenalkan PTPTN in 1997 is on the basis that PTPTN will provide cheaper education loans than banks. Kalau ambil pinjaman PTPTN lebih mahal daripada ambil pinjaman bank, dan buat apa PTPTN duduk kat situ? Might as well just abolish it, is it not? So kalau contohnya orang yang ambil PTPTN terpaksa ambil pinjaman because it's cheaper, that is quite
something that I have not come across. I mean that this is the first time I dengar people actually take commercial loans to refinance PTPTN. Jadi itu pandangan yang sekarang kita pertimbangkan. I think once we take power, we will have to go through and aggregate the cost and consequence. But definitely there have to be a mechanism where we have to appreciate and give a token of appreciation to those who have paid completely and fully paid their PTPTN. Okay, boleh. Salam sejahtera, nama saya Luqman, berasal daripada Hulu Selangor. Saya punya soalan pun berkaitan dengan PTPTN juga. Okey, saya ada seorang sahabat yang bekerja di PTPTN actually. Okey, untuk menghapuskan PTPTN ni, ada orang kata sukarlah sebab macam umpamanya kilang Arab pun kita nak ni, ia melibatkan tenaga buruh yang ramai. Jika Pakatan berjaya mengambil alih kuasa, apakah mekanisme pelaksanaannya? Adakah PTPTN akan kekal sebagai badan yang akan mendapat fund daripada government dan sekuritas beasiswa, ataupun akan membuat penyerapan pekerja lah ke bahagian-bahagian lain, membuat total abolishment. Faham kenapa kita perlu masukkan PTPTN. Bukan kerana kita nak menang undi, tetapi kerana sistem yang memperniagakan pendidikan tinggi ini bukan sahaja menindas rakyat tetapi akan membankruptkan negara. Tahun ini 2013, hutang PTPTN kepada institusi-institusi kewangan rakyat, maksudnya KWSP, maksudnya PNB, bank-bank akan mencecah lebih kurang 45 bilion. Daripada 45 bilion itu 30 bilion sudah diambil dan sudah pun diagih-agihkan kepada pelajar. Jadi kalau kita ambil alih hutang itu 30 bilion yang kita kena bayar, hutang PTPTN meningkat pada kadar lebih kurang 7 bilion sekarang tiap-tiap tahun. Now the percentage increase is 11% every year. If you do this projection, kalau sekarang 45 bilion, within 10 years kita akan mencecah 100 bilion ringgit hutang dari PTPTN yang dia hutang dengan KWSP, PNB dan lain-lain. Itu hutang. Hutang itu diambil daripada rakyat. Sebab itu hutang daripada caruman kita. Berapa yang dikutip sejak tahun 1997? Yang dikutip setakat ini, yang telah diagih-agihkan, disburse is 30 billion, yang dikutip lebih kurang 2 bilion lebih. So the collection rate is about 10% daripada total loan given. Pengalaman yang sama sudah ada di negara-negara lain seperti Amerika Syarikat. Mereka pun ada sistem student loan macam kita juga. Mereka juga bagi dan mereka juga tak boleh kutip. Sebab itu last year, student loan di United States sudah mencecah 1 trillion USD. So much so that the Congress and the Senate are already working out a deal and a new legislation to forgive the debt. Bukan sebab kerana Amerika nak tiru PTPTN kita nak hapuskan, but they realize the second largest risk to their financial stability after house bubble and after credit card is actually student loans. Kalau student loans in US, for example, once it reach $1 trillion, dia dah reach. Kalau dia tak boleh service, it will collapse the whole thing. Seperti mana asset bubble in 2008. Kerana wang ini dipinjam daripada pelbagai institusi yang duitnya itu tabungan rakyat. Kita juga berdepan dengan masalah yang sama di Malaysia. Ini yang UMNO Barisan Nasional tak mau mengakui. Kita tak boleh sebut bila turun ceramah, terangkan secara terperinci tentang negara nak bankrupt, asset bubble dan sebagainya. Tak popular lah saya jadi penceramah, tak ada orang nak dengar. But I can tell you in closed session like this, if we don't reform the system, get rid of PTPTN, in 10 years time, in fact our projection by 2022, hutang itu akan mencecah 100 bilion, and when that happens, it will start having an impact on our financial system. Kemudian apa yang berlaku? We have to bail out PTPTN. We have to bail out PTPTN, maksudnya kita ambil pinjaman, kita bayar juga. Kita hapuskan juga. Kerana wang itu adalah wang kita.
The choice of the future government is whether you allow PTPTN to collapse and therefore will also affect the financial system, the banking system, caluman KWSP, or kita buat pilihan sekarang pada kadar hutang yang kita kena bayar itu 30 bilion, kita bayar sekarang. Sebab pada 30 bilion ringgit, kalau kita refinance hutang 30 bilion ringgit, kita bayar dalam tempoh 30 tahun, dia lebih kurang 2 bilion. Itu pun dah 60 bilion. In fact, if you pay in 20 years, sorry, not 30. If you refinance 30 billion, you bayar dalam 20 tahun, is 2 billion a year. So it is not about membayar 30 billion. Soalnya, can we afford 2 billion or not? Because it is important to break that system so that kita tidak terperangkap dengan masalah hutang pelajar seperti negara lain. You ask me, 2 billion is more than doable. Kenapa? Sebab UMNO Barisan Nasional dah buat sekarang pun, tetapi dia tak beritahu. Do you realize in 2012, UMNO Barisan Nasional has remortgaged the whole plus for 30 billion ringgit for 27 years. Plus itu hutang dah habis bayar. Untung banyak. Dia ambil, dia pergi gadai balik dekat bank, dia ambil sukuk 30 billion ringgit. Nobody knows what happened with the 30 billion. If they can do, and kalau free financing of plus for 27 years untuk dapat 30 billion, tidak bankrupt, kenapa pula untuk kita refinance 30 bilion ringgit dalam tempoh 20 tahun, 2 billion a year, membankruptkan? So I think the choice is very clear to us. Sebab itu walau macam mana pun awal-awal ada berbagai sindiran ataupun rasa kurang senang, I at least, orang yang kira-kira, I stood firm by my calculation. If you don't do this, it's not my problem, it's your problem. Anwar Ibrahim is long gone by then. Mahathir lagi lah dalam kubur dah at that time. It's not his problem, but it's your problem. We cannot allow in 10 years time kita ada satu tabung rakyat yang collapse kerana kita memang dah terbukti selama 15 tahun we cannot collect the money kerana gaji pekerja kita ni tak sama naik dengan kosnya. Okay. So to your question, are we going to abolish PTPTN? We will. There is no two way about it. PTPTN has to go. Tak ada masalah. Kemudian soal dia ialah apa jadi dengan orang yang bekerja dekat PTPTN? Okay. Kita buang PTPTN, kita tak suka sistem riba PTPTN. Bukan kita tak suka orang yang tolong key in komputer PTPTN. Our problem is not with them. Our problem is the system. There are sizable people workforce dekat PTPTN yang apabila PTPTN ini dihapuskan, kita akan ganti dengan sistem beasiswa contohnya. Kita akan bagi RM5,000 beasiswa setiap tahun kepada setiap pelajar yang lain. Sistem ini perlu diuruskan oleh satu kumpulan. Besar kemungkinan golongan yang sekarang ini mentadbir pekerja-pekerja di PTPTN itu akan diberikan tugasan baru untuk mengendalikan sistem di bawah pendidikan percuma. Jadi saya tak fikir mereka perlu risau tentang apa akan jadi kepada mereka. I think PTPTN staff is about 40 plus. Dia tak ramai sebenarnya, dia dalam 40 lebih. Dan dengan mudah saja kita boleh menyerapkan mereka ini ke dalam badan-badan baru yang akan menguruskan bayaran beasiswa di bawah sistem pendidikan percuma.